Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di bulan Safar pada hari ini 15 Safar bersamaan 1 September 2023, hari yang penuh berkah, hari Jumaat. Moga-moga Allah SWT memberkahi kita. Marilah sama-sama kita buka perkongsian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, selamat pagi semua, pagi Jumaat, pagi penuh barakah. Semoga kita dalam kesihatan, di dalam rahmat Allah, dikurniakan taufik hidayah oleh Allah, diangkat segala penyakit, dikurniakan kesembuhan oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita banyak berdoa, doa dengan baik, doa kebaikan. Moga-moga kita bahagia, selamat dunia akhirat. Tuan pada rahmati Allah SWT, pada pagi ini kita mengambil masa sedikit untuk berkongsi tentang bulan Safar. Tuan-puan, Safar, kita dah masuk bulan Safar dah. Bulan Safar ini ataupun bahasa Melayu kita panggil Safar lah. Sebenarnya Safar. Safar ni adalah bulan yang kedua dalam kalender Hijriyah. Hijrah kita. Kalender Islam kita, bulan Safar ini adalah bulan yang kedua. Muharram, Safar. Okey, Safar. Lepas tu Rabiul Awal. Jadi tuan pada rahmati Allah, bulan Safar ini dinamakan Safar, maksudnya adalah kosong. Bulan Safar ini maksudnya adalah kosong. Safar. Orang Melayu pun panggil sifar. Sifar tu apa maksud dia? Kosong. So Safar ini bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya kosong. Kenapa orang zaman dulu menamakan bulan Safar ini kosong? Kerana tuan-puan, orang zaman dulu di bulan Safar ini mereka mengosongkan rumah mereka. Mengosongkan tempat tinggal mereka. Apa? Mengosongkan tempat tinggal mereka. Mereka pergi ziarah. Ada yang pergi berhijrah. Ada yang pergi bermusafir. Oleh kerana itulah tuan-puan, dipanggil bulan Safar adalah bulan yang kosong. Kebiasaan masyarakat Arab lah. Di bulan Safar ini mereka meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka. Bulan Safar ini masyarakat Arab zaman dulu dia meninggalkan rumah, mengosongkan rumah, maksudnya meninggalkan kampung halaman, maksudnya mengosongkan kampung halaman mereka kerana melaksanakan tugas-tugas penting. Jadi mereka mengosongkan rumah, mengosongkan tempat tinggal, mengosongkan kampung halaman mereka, pergi menunaikan urusan-urusan penting di bulan Safar. Antara urusan penting adalah dakwah. Seperti mana Nabi SAW bersama Saidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar bulan Safar, tuan-tuan. Sebenarnya kalau tarikh yang sebenar, kalau kita belajar sirah, tarikh sirah Nabi SAW, Rasulullah berhijrah ke Madinah sebenarnya bulan Safar bersama Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah urusan penting, dakwah. Jadi tuan-puan, bagi masyarakat Arab juga, mereka di bulan Safar ini, Safar maksud dia kosong, mengosongkan rumah, mengosongkan halaman kampung mereka, pergi menunaikan tugasan penting seperti mereka keluar berperang
demi tanah air tercinta. Dan kita hari semalam telah menyambut kemerdekaan yang ke-66. Kita bersyukur pada Allah, negara kita telah merdeka. Tu alhamdulillah. Jadi penjajah telah mengosongkan tanah air kita kembali ke tanah air mereka. Kita merdeka daripada penjajah lah maksudnya. Beratus tahun mereka jajah kita, tapi alhamdulillah kita tak pernah gentar dan lari. Datuk nenek moyang kita berjuang nyawa harta darah mereka bagi mengekalkan kedaulatan negara kita ini. Jadi tuan-tuan, kita hargailah para pejuang kemerdekaan. Ini tuan-tuan, Safar masyarakat Arab zaman dulu, dia keluar mengosongkan rumah bagi menunaikan tugasan penting seperti berperang, berdagang, bisnes, merantau dan sebagainya. Sebab tu di bulan Safar ini tuan-tuan, ramai alim ulama di luar negara, dia meninggalkan madrasah, dia pergi berdakwah ke negara lain. Seperti mari Habib Umar bulan Safar dia pergi ke Indonesia. Itu banyak alim ulama yang lain pun datang ke Malaysia di bulan Safar. Ramai juga di kalangan asatizah kita, dia pergi ziarah ke pondok-pondok lain di luar negeri, di luar negara. Ini menunjukkan mengosongkan rumah dan pergi ziarah ke tempat yang lain. Jadi tuan-tuan, sebab itu nama dia Safar. Akan tetapi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, saya nak highlightkan, di bulan Safar masyarakat Melayu zaman dulu, di bulan Safar, mereka mengaitkan bulan Safar ini adalah bulan yang turun bala dan bencana. Tu bala lah, turun bala dan malapetaka, bencana lah. Mereka menganggap bulan ini bulan turun bala. Oleh kerana itulah tuan-puan, dalam masyarakat Melayu zaman dulu, dia ada kepercayaan yang karuk-maruk dipanggil, iaitu khurafat lah. Kepercayaan yang khurafat. Khurafat ni kepercayaan yang tidak ada sumbernya dan mengarut. Jadi kepercayaan masyarakat Melayu di bulan Safar ini, mereka menganggap bulan yang turun bala bencana. Jadi kerana itu mereka menangguhkan segala majlis-majlis penting, urusan-urusan penting, dan juga perbuatan-perbuatan penting. Mereka menangguhkan di bulan Safar untuk dibuat kerana mereka takut jadi cacat. Mereka takut jadi rosak majlis tersebut, turun bala dan bencana lah mereka takut. Jadi mereka menangguhkan majlis pernikahan, mereka menangguhkan majlis akikah, mereka tidak buat tahnik bayi, mereka juga menangguhkan segala urusan penting. Tu zaman dulu. Dan ada di kalangan mereka juga tuan-puan, yang bila mereka percaya bulan Safar ni bulan turunnya bala, bulan turunnya malapetaka, mereka pun tak buat benda-benda yang baik, benda-benda penting. Jadi mereka pun mengambil perlindungan dengan azimah ataupun amalan khurafat. Seperti yang pernah terjadi adalah amalan mandi safar. Pernah terjadi di negara kita yang tercinta ini, pernah terjadi mandi safar. Mandi safar kemberatun laki puai tu akak tudung sama-sama dulu duduk mandi untuk menghilangkan bala bencana ataupun mengelakkan bala, mandi safar. Sedangkan benda tu tak ada nas daripada Al-Quran, tak ada nas daripada dalil hadis, ijma' ulama, qiyas, tajribah dan sebagainya. Benda itu tidak memberi manfaat, bahkan mudarat pula kepada kita, membuka aurat fitnah kepada agama dan sebagainya. Sebab tu mandi safar sudah tidak ada dan diharamkan di Malaysia. Tak boleh buat. Khurafat benda tersebut. Okey tuan-puan, kalau nak mandi, mandilah. Jangan sampai mendedahkan aurat dan jangan ada kepercayaan tertentu mandi ini menghilangkan bala bencana. Yang menghilangkan bala bencana adalah Allah melalui doa-doa kita dan taat kita kepadanya. Bertakwa kita kepadanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, boleh jadi sebab kita selalu berdoa minta ampun, bertakwa kita, amalan takwa kita kepada Allah, Allah menangguhkan atau Allah mengelakkan atau Allah menarikkan balik azab malapetaka, bencana yang akan menimpa kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalil daripada Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
kenapa bulan Safar ini dianggap bala bencana? Dianggap sial, majal dalam masyarakat Melayu ini. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sedangkan kalau kita tengok sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkahwin dengan Siti Khadijah bulan apa? Bulan Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah ke Madinah bulan apa? Awal bulan Safar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengahwinkan anaknya yang tercinta Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anha radhiyallahu anhu di bulan Safar juga. Rasulullah mengahwinkan anak dia sendiri dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Jadi tak betul lah pandangan daripada masyarakat Melayu yang mengatakan bulan Safar ni bulan turun bala bencana lalu menangguhkan segala majlis-majlis yang baik. Jadi bulan Safar ni maksud dia kosong. Kita janganlah sampai amalan kita pun kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-puan, di bulan Safar ini kita kena banyaklah manfaat kebaikan. Antaranya tuan-puan, kita berziarah ke tempat-tempat yang baik, alim ulama di bulan Safar ini. Kosongkan rumah kita, kita pergi ziarah ke tempat-tempat yang baik. Ada yang pergi umrah juga boleh. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, di bulan Safar ini apa yang patut kita buat sebenarnya? Sebenarnya yang patut kita buat, ijma' ulama mengatakan kita perlu bersedia untuk menyambut Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempena kelahiran Nabi bila tuan-tuan? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Bila? Bulan depan dah. Tak lama dah. Kalau tak silap saya, akhir bulan 9 ni. Akhir bulan 9. Bulan ni lah. Tu kalau Rabiul Awal, bulan depan bagi kalender Hijrah. Kita Safar. Lagi masih berada hari ni 15 Safar. So, kita buat persiapan untuk menyambut hari lahir Nabi SAW. Bagaimana menyambut hari lahir Nabi? Banyakkan cerita pasal Nabi. Cerita sirah, cerita bentuk tubuh badan Nabi. Syama'il Muhammadiyah kalau boleh baca di rumah masing-masing supaya anak-anak kita kenal siapa Rasulullah, bagaimana bentuk tubuhnya, rambutnya, keningnya, bibirnya, kulitnya, putihnya. Bangun tidur macam mana, berjalan macam mana, masuk tanah macam mana, buang air macam mana, jubah macam mana, warna apa, bagaimana kopiah Nabi SAW, sembahnya bagaimana, Rasulullah makan macam mana, Rasulullah minum macam mana, Rasulullah bertegur siapa macam mana, Rasulullah bagi salam macam mana, itu ini dan sebagainya. Kita cerita pasal Rasulullah dan kita cuba amalkan amalan sunnah. Itu yang patut kita buat, persiapkan. Di samping kita banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah SWT, itulah sedikit sebanyak tentang bulan Safar. Jangan kita kosongkan bulan Safar ini, maksudnya kosong dah. Jangan kita kosongkan daripada pahala, untuk kita dapat pahala dan amal ibadah. Teruskan amal ibadah, buatlah majlis, tak apa. Dia tidak bala bencana pun. Okey, bulan Safar. Yang perlu kita banyakkan adalah berdoa kepada Allah SWT agar Allah sentiasa melindungi kita, bukan bulan Safar sahaja. InsyaAllah. Jadi itu saja untuk pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Pagi Jumaat penuh berkah. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu Akbar.